Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Azam, Yan Abdullah, Syekh Syukri, Din Ramli, Insyirah Muzakri, Fatimah Yasin. Jadi pada petang ni kita akan lihat ayat yang ke-13 hingga ke ayat yang ke-16 daripada surah Al-Isra, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Dan tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan paginya pada hari kiamat nanti sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapnya. Siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan diri sendiri, dan siapa yang sesat, maka sungguhnya dia tersesat baginya kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab melainkan sampailah kami mengutuskan seseorang rasul. Dan jika kami hendak binasakan satu negeri, maka kami perintahkan orang yang hidup di negara itu menjadi mewah, tetapi mereka melakukan pendurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepatutnya berlaku terhadapnya perkataan tertentu kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihkan, alhamdulillah. Jadi kita telah bincangkan pada kuliah sebelum ini, iaitu semalam, tentang perkataan ta'ir. Ta'ir ini merujuk kepada amal. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Manusia itu telah pun ditetapkan kalungnya di lehernya. Kalung artinya di sini iaitu amalannya telah pun ditetapkan untuknya. Walaupun Allah tidaklah memaksa dia untuk melakukan satu maksiat, tetapi Allah telah mengetahui maksiat itu dilakukan olehnya, ya, dengan pilihan manusia itu sendiri. Jadi pada hari kiamat nanti, kitab mereka akan mempamerkan, menampakkan, dibukakan untuk menunjukkan amalan-amalan mereka. Kita telah bincangkan semalam bagaimana pentingnya dalam kehidupan supaya kita menutup aib orang lain. Bila kita menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aib kita di akhirat. Sebagaimana gelagat seorang pekerja yang memberitahu pada majikannya maklumat yang kurang tepat, lalu majikannya pun membuka fail peribadinya, lalu melihatlah majikan itu akan macam-macam perkara yang berlaku dalam pekerjaannya. Tak datangnya MC-nya, jadi Monday bluesnya. Jadi kalau kita ibaratkan dalam kedudukan akhirat, demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala akan katakan kepada seseorang yang kecewa itu, memadailah dirimu sendiri untuk menilai amalan yang telah pun dicatatkan untukmu. Dan kita akan lihat dalam surah Al-Kahfi nanti bagaimana Allah SWT menceritakan tentang orang-orang fasik, orang-orang asin, orang yang rugi itu. Mereka berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Jadi manusia akan melihat segala kejahatan yang mereka lakukan, mereka pun menjadi malu. Mereka mengatakan, alangkah ruginya, alangkah celakanya, alangkah malangnya bagiku, kerana semua amalan yang kulakukan ternyata terdapat dalam kitab ini. Maka inilah dia gambaran kehidupan manusia di akhirat. Tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, itu sebab dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Ahmad al-Musnadnya, laisa min amali yaumin illa wa huwa yukhtam alaihi, fa idza marida al-mu'min qalatil malaika ya rabbana abduka fulan kad habastahu fayaqul ya rabb fayaqul rabb azza wa jal ikhtimu lahu ala mithli amali hatta yabra aw yamut.
Apabila seseorang itu melakukan amal soleh dalam hidupnya, kemudian dia ditimpa penyakit, tiada satu pun amalan, perbuatan seharian seseorang itu melainkan amal itu dicap dan diberi pengesahan. Sehingga bila seorang mukmin itu sakit, lalu malaikat pun akan memberitahu kepada Tuhannya, dan Allah lebih tahu tentang keadaan si mukmin itu. Wahai Tuhan, sungguhnya Engkau telah pun mengenakan ujian kepadanya, dia telah pun terkurung, tak dapat nak melakukan ketaatan lagi kerana penyakit yang menimpanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepada para malaikatnya, catatlah baginya seperti yang dikerjakan ketika dia sihat sehingga dia sembuh ataupun dia meninggal. Kalau kita dalam hidup hari ini ada pencen tuan-tuan, oleh kerana kerja dilakukan dengan tekun sepanjang umur, daripada umur 24 tahun keluar universiti sampai pencen umur 60, berapa 36 tahun dalam servis. Oleh kerana rekodnya sangat baik, KPI-nya tinggi, semua benda yang dicapai dengan pingat yang diperolehi, dengan pencapaian luar biasa ketika berkhidmat, tak pernah membantah urusan yang dikenakan, tanggungjawab yang diberikan, maka bila seseorang itu pencen, dia akan dapat ganjaran yang tinggi. Dia dapat apa dipanggil, apa istilahnya, apa tuan-tuan, dia panggil gratitude, dia panggil gratitude. Maka diberi kepadanya satu anugerah. Mungkin pencennya, kadang-kadang bila ada anugerah tentu daripada kerajaan macam COVID punya bantuan ini, dapat juga kerana rekod kerjanya bagus. Ini kan pula Allah SWT, tuan-tuan. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah contoh yang lebih mulia yang tak mampu disamakan dengan manusia. Apa berlaku di peringkat kemanusiaan ini, kita lihat sebagai satu takrib, wajib takrib, min wajib takrib, untuk kita gambarkan kedekatannya perkara itu untuk mudah faham, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kemudian dalam ayat ke-15 Allah firman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa yang buat sesuai dengan hidayah Allah, maka sungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan diri sendiri, dan siapa yang sesat, maka sungguhnya dia tersesat, kerugian itu untuk diri sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sesuatu umat itu sehingga kami mengutuskan rasul kepada mereka. Jadi kalau tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir yang di tangan saya warna biru ni, tuan-tuan, yang setiap pembelian tuan-tuan ini ada sumbangan tuan-tuan untuk umat Islam Syria di bawah kepimpinan tuan guru kami Syekh Qurai Murajih. Jadi tuan-tuan, masih ada beberapa hari saja lagi sebelum hari raya, marilah kita menyokong projek membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Baca Quran ramai orang baca, tajwidnya bagus belaka. Bila bertanding Quran peringkat antarabangsa, orang-orang Melayu kita yang menang, kalah orang Arab, tuan-tuan. Hebatnya orang kita baju ngaji Quran Tapi sedikit perkara yang boleh kita tegur, kita baiki. Alangkah baiknya kalau ada usaha untuk memahami Al-Quran, tadabbur Quran. Tadabbur ni tak berlaku melainkan kita memahami apa yang terdapat dalam Quran. Memahami dengan bahasa Arab itu jambatan yang paling pantas. Tapi kalau kita tak mampu untuk menguasai bahasa Arab dengan balaghahnya, dengan iladahnya, dengan nahwunya, sarafnya, fiqhul lughahnya, maka ada baiknya kalau kita memiliki tafsir Ibn Kathir ni, tuan-tuan. Ramai orang tanya apa bezanya tafsir Ibn Kathir dengan tafsir Munir yang saya gunakan sebelum ni. Saya nak meraihkan ramai jemaah yang memiliki tafsir Ibn Kathir. Sebenarnya tafsir Ibn Kathir ni karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir lebih 800 tahun lalu, 700 tahun lalu. Beliau ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi penulisan beliau straight to the point. Dia panggil tafsir ni tafsir Al-Ma'thur. Tafsir dengan menggunakan Al-Quran, hadis untuk menjelaskan huraian-huraiannya, ghumud, benda-benda yang tidak difahami padanya. Jadi ini kelebihan daripada tafsir Ibn Kathir. Tapi kalau kita pergi pada tafsir Munir, ia pendekatannya lebih kepada pendekatan moden, dikaitkan dengan isu semasa, ada bab muamalat. Jadi kedua-duanya ada kelebihan, tuan. Apa khabar Datuk Said di Cameron Highland? Alhamdulillah, Datuk Said Abdul Rahman. Alhamdulillah ramai tamu pada petang ni. Syukur, alhamdulillah. Panjang-panjanglah video ni, mudah-mudahan ada jariah untuk kita. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana organize program kuliah tafsir kita pada petang ni. Ada banyak cadangan yang minta supaya saya pindahkan waktu ke lepas subuh macam tafsir di IKIM 10 tahun yang lalu. Ni cadangan yang wajar, cuma hari raya dah tinggal beberapa hari saja lagi. Kalau tuan-tuan setuju saya pindah ke waktu pagi lepas subuh, kira-kira pukul 6.30, 6.45, saya akan akur pada cadangan tuan-tuan. Dan saya tahu ramai yang nak menderma untuk Syria. Jadi lepas ni nanti saya akan bagi akaun untuk Syria, insyaAllah, akaun Telaga Biru untuk derma bagi Syria, dan tolong nyatakan WhatsApp kepada saya nanti ataupun pada Ustaz Faiz untuk kami updatekan dan sampaikan kepada Syria, insyaAllah. Jadi saya akan bagi akaun Telaga Biru selepas ni untuk tuan-tuan bank in kan, sekiranya ada bantuan yang nak dihulurkan kepada saudara-saudara kita untuk buka puasa mereka, untuk hari raya mereka, untuk merawat pesakit-pesakit mereka di Syria di bawah kepimpinan
Tuan Guru Syekh Quraim Rajih. Baik, dalam hal ini Allah telah memberikan jaminan bahawa orang yang berusaha untuk mengikut ketaatan, melakukan ketaatan dalam hidupnya, Allah akan beri hidayah kepadanya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Jadi orang yang berusaha untuk dapat hidayah ni, Allah akan beri hidayah kepadanya, tuan-tuan. Kadang-kadang hidayah ni perlu digiatkan, diusahakan, diusahakan bersungguh-sungguh. Seperti kisah ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ni antara sahabat yang paling lambat masuk Islamnya di Madinah. Tuan-tuan tahu tak Amr bin Jamuh? Kalau kita baca dalam kisah, contohnya kisah Hayatus Sahabah, dalam kisah oleh Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah, Amr bin Jamuh ni antara seorang ketua orang di Yathrib sebelum datangnya Nabi ke Madinah. Dia merupakan Sayyid, ketua Bani Salimah. Jadi tuan-tuan hati dan kisah sekalian, kalau orang-orang yang terkemuka yang merupakan ketua satu kabilah yang ada di Madinah ini, mereka lazim di rumah mereka ada patung berhala sendiri. Jadi, patung berhala milik Amr bin Jamuh ni namanya patung Manacin. Patung ini ada kat rumah, dilumurkan minyak wangi padanya. Seperti kita, kalau kita bayangkan kita nak sembahyang tarawih, nak sujud lama-lama, nak tahajud lama, kita pun wangikan tempat sujud kita dekat atas sejadah itu, tuan-tuan, hukumnya sunat supaya mendekatkan kita kepada Allah, mudah gitu untuk sembahyang, ada fokus, ada khusyuk dan sebagainya. Ya, kalau dekat Hajar Aswad pun dibau wangi seperti itu. Maka ini tindakan seorang ketua Bani Salimah, iaitu Amr bin Jamuh ni, diwangikan patungnya, patung mananya itu, digantung kepadanya pedang. Dia tanpa dia mengetahui isterinya bernama Hindun itu telah masuk Islam, yang diutuskan oleh Nabi ke Madinah untuk mengislamkan penduduk Madinah, bimbing Yathrib ini kepada menjadi negara Islam. Namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair, dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi isterinya Hindun masuk Islam. Anaknya bertiga, Muaz, Muawidh dan juga Khalad, tiga-tiga ni masuk Islam lebih awal daripada ayah mereka. Mereka sayang ayah mereka. Ayah seorang yang baik, yang baik, pemimpin yang terkemuka, yang dihormati. Dia dah tua pada masa itu, tuan-tuan, pakai tongkat dia. Ini cerita hidayah Allah. Maka pada satu hari isterinya pun pakat dengan anak-anaknya, macam mana nak pujuk ayah untuk masuk Islam. Ayah ni hatinya masih keras lagi, orangnya baik. Akhirnya si isteri bernama Hindun ni pujuk suami, abang agaknya macam tu lah bahasa ni, mari kita dengarlah sikit apa yang Muaz nak bacakan untuk abang. Anak kita, lelaki kita tu, dia nak baca sesuatu yang menarik untuk abang. Abang ni orang terbijak, tentu abang dapat menilai apa yang dibacakan itu. Panggillah dia datang. Adakah dia masuk agama Muhammad? Orang Arab kata kalau masuk agama Muhammad dipanggil Saba'ah, Sabi'un. Maknanya dia dah sabak, dia dah keluar daripada agama Datuk Nenek Moyang ke? Tak apa, mari sini panggil dia. Ayah yang baik ni panggil anaknya. Anaknya Muaz pun datanglah, membacakan ayat kepada ayahandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak ni membaca kepada ayahnya. Ayahnya seorang yang fasih bahasa Arab, seorang ahli penyair, pemimpin, bahasanya sangat rapi, bahasanya sangat cantik. Tiba-tiba dia dengar bahasa ini, ma ahsana hazal kalam, alangkah indahnya ayat yang kau bacakan ni. Apa yang kau baca ni wahai Muaz? Ayah ni bertanya kepada anaknya. Nampaknya percikan iman sudah pun kena pada hatinya, tapi oleh kerana kesombongan, keegoannya, dia tidak masuk Islam juga, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dia kata, wahai anakku, nanti ayah tanya dulu, ayah mesyuarat dulu dengan patung, dengan berhala mana. Dia tak tahu anak-anak dia dah masuk Islam, tuan-tuan. Tapi dia dengar Al-Fatihah, bacaan surah Al-Fatihah ini mengocakkan hatinya, mengetuk pintu hatinya untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi kerana keegoannya tadi, kesombongannya, dia menolak, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ini kisah hidayah. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, nanti ayah mesyuarat dengan patung mana. Biasanya orang Arab dulu, tuan, punya mereka ni jahilnya, bodohnya, tuan, safahanya, safihnya. Nanti dia akan upah seseorang perempuan tua yang berpangkat macam ahli sihir untuk duduk di belakang patung yang dia sembah itu untuk berkomunikasi dengan dia, untuk diupah pula. Kan kebodoh punya kerja ni, tuan. Tapi itulah buatan orang Arab dulu, sebelum Islam. Tapi oleh kerana pada kali itu dia tidak punya duit untuk jemput seorang ahli sihir duduk belakang patung itu untuk berkomunikasi dengannya. Nanti ditanya untuk jawab, ikut dan apa nak jawab lah. Maka dia tanya patung itu tak jawab apa-apa. Maka anak-anak ni pun cakap baik pada ayah. Ayah apalah dia cakap patung tu, walaupun patung tu buat daripada kayu yang mahal. Orang Arab ni buat kayu seolah-olah macam kayu apa, tuan-tuan ni, tahulah kayu apa, kayu entahlah, kayu apa, ud ni.
Kayu haru, kayu-kayu yang mahal buat patung berhala, ringan tapi kuat. Kayu balak yang diambil daripada negara Syam, negara Turki, dibuat patung ini. Maka ayah cakap apa dengan patung tu? Patung tu mana dah boleh jawab, ya anak-anak yang baik ni, perli ayah dia. Tapi engkau ni diam semua. Ya, isterinya pun tersengih-sengih, cakap dengan anak-anak, sabarlah nak, hidayah Allah sampai kepada ayah engkau. Maka tuan-tuan yang boleh kasihan, pada malam itu selepas ayah yang tua ini yang bertongkat, dia sudah bertongkat pada masa itu tuan-tuan ni, Amr bin Jamuh ini radhiyallahu anhu, akhirnya dia masuk Islam. Maka anak-anak ni pun ambil patung berhala itu, 3 orang ni, Muaz, Muawiz dengan Khalad, diambilnya patung tu, dicampaknya tempat pembuangan sampah dan juga sisa-sisa najis tuan-tuan. Itulah tempat buangan sampah orang dulu-dulu. Bila ayah ni bangun esok hari, ayahnya pun cari patung tu, nak berzikir, nak berdoa, nak minta hajat padanya. Tiba-tiba mana ni patung ayah? Mereka semua diam, terkekeh, mereka ketawa. Ayah ni pun mencari, siapa pergi keluarkan patung ayah. Mereka, dia cari-cari, dia dengar orang kata patung pakcik berada dalam tempat buangan sampah. Dia pun pergi tengok patungnya bersama dengan sisa-sisa makanan dan najis yang orang buang dalam lubang itu tuan-tuan. Dia pun angkat, bersihkan, wangikan, semua letak kat rumahnya. Dia kata pada patung berhala bernama-mana tu, siapa yang buat kau ni, aku akan penggal kepadanya. Dalam hatinya tahu yang buat itu anak-anak dia tuan-tuan, tapi letak lagi patung tu dalam rumah, minta lagi hajat kepadanya. Besok dia datang cakap dengan patung itu, hai mana, ada tak idea apa-apa? Aku dengar apa yang anak aku baca tu menarik lah, boleh tak aku tahu lebih lanjut siapa yang menyampaikannya? Katanya Muhammad, boleh tak aku jumpa dengan dia? Patung tu tak jawab juga tuan-tuan, kerana orang yang di engage nak di hire tak ada belakang bakal patung tu untuk cakap dengan dia. Cerita kelakar tuan ya. Ini diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tuan-tuan ni boleh kelas sekalian, pada malam yang ketiga, malam kedua ini, anaknya buang lagi patung itu ke dalam tempat sisa buangan. Angkat patung tu, buang. Ayahnya bangun besok pagi tengok tak ada lagi, marah bukan kepalang dia. Tapi dalam hatinya berfikir dan tahu ini adalah anaknya bekerja, anaknya Muaz, Muawiz dan juga Khalad. Aisyah, Muawiz, M-U-A, ada apostrofi ada Muawiz, Ain, Muawiz, Muawiz dan juga Khalad. Jadi akhirnya dibuang lagi patung. Maka dia pun ambil lagi. Kali ketiga tuan-tuan, hari ketiga dia nak tanya lagi kepada patung berhalanya, diletakkan dekat leher patung berhala ini, Manah ini, pedang. Dia kata pada Manah ini, wahai Manah, Tuhanku, kalau orang datang cuba untuk membuangmu, mengangkatmu, apa-apa kamu, kau pertahankan dirimu sendiri. Kata pada patung itu. Isterinya duduk belakang pintu, terkekeh mendengar ketawa ayah ini yang macam orang nyanyuk bercakap dengan patung yang tak mendengar apa-apa tuan-tuan. Maka pada malam yang ketiga tu, ketika dia tidur, dia pun nyenyak, berdengkur saja. Anak-anak 3 orang pun, budak muda ni tuan-tuan, budak muda ni ambil patung itu, dia buang nyaris sekali ke tempat buangan. Dan kali ini ditambatnya patung itu dengan patung dengan bangkai anjing yang telah mati tuan-tuan. Keesokan harinya ayahnya bangun lagi, ayahnya pemarah, cemas lagi melihat patungnya hilang lagi. Pergi lagi ke tempat lubang itu, tahu dia buang di situ, orang kata padanya. Dia pun tengok, dia pun berkata, wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wastabi'rin fi qarani. Dia kata, wahai patung Mana, kalau betul engkau Tuhan, aku dah bagi kau pedang, takkanlah kau tak boleh pertahankan diri kau sendiri. Pergilah kau, aku dah malas nak angkat, nak bersihkan, nak cuci, nak wangi kau lagi kalau macam ni keadaan kau. Dia antara yang terakhir masuk Islam di Madinah tuan-tuan ni, mulai kat Allah sekian. Masuk dia ke dalam Islam, Nabi pun bertakbir, para sahabat bertakbir. Bila hari itu berlaku, dia pun cakap dengan anak dia Muaz, mesti kau nak apa yang kau baca tadi, cuma kau baca lagi yang lain. Anaknya pun baca lagi yang lain. Hatinya pun lembut tuan-tuan, hidayah Allah sampai, mengetuk pintu hatinya. Tengok betapa pentingnya dalam Islam ni kita mainkan peranan bercakap baik tuan. Berapa ramai orang keliling kita yang berpeluang untuk dapat hidayah kalau kita mengamalkan prinsip. Apa salah kalau kita hadiahkan untuk mereka Quran tuan-tuan sebagai contohnya. Kalau orang ini orang bukan Islam, orang Cina sebagai contohnya, hadiahkan dia Quran terjemahan bahasa Cina. Allahu Akbar, kita boleh dapatkan kedai-kedai buku. Orang India sebagai contohnya, mereka prefer baca bahasa Inggeris, boleh kita dapatkan Quran bahasa Inggeris. Kami pun di Telaga Biru ada terbitkan Quran bahasa Inggeris. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan melihat dekat Buktik Telaga Biru, Go Book, www.telagabiru.net. Kami terbitkan kerjasama Yayasan Abul A'la Al-Maududi di UK, United Kingdom. Tuan-tuan yang dapatkan Quran bahasa Inggeris ni, hadiahlah kepada orang keliling kita. Mana tahu dengan Quran sebutir harganya berapa itu, tak jatuh miskin pun kita berikan untuknya RM80 hadiah kepadanya. Maka dia masuk Islam. Segala kebaikan yang dia buat dalam Islam itu, bagi kita ada sharenya, pahalanya tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Mari kita cuba fikir kod lain. Kalau orang-orang di barat sana, orang Islam di sana, bila ada saudara mereka ataupun adik-adik yang belum Islam, yang kelahiran anak, mereka bukan hadiah baju, dia hadiah Quran.
the Quran, the Holy Quran, hadiahkan. Ya, ada yang purely memang terjemahan saja, tidak ada bahasa Arab padanya. Negara kita tak benar terbitkan, tak benar diterbitkan seperti itu. Mungkin dengan kerajaan baru ni kita boleh merayu pada KDN, JAKIM, mungkin ada ustaz yang mendengar kuliah saya petang ni, cubalah bagi kelonggaran sikit untuk terbitkan Quran tanpa versi Arabnya, supaya mudah dibaca oleh orang bukan Islam. Negara kita tak benarkan terbitkan Quran tanpa versi Arab, mesti ada Arab. Tapi kekangannya bila kita nak bagi pada orang bukan Islam, mungkin jadi kekok lah. Kalau boleh terbitkan bahasa Inggeris saja, translation saja, purely Quran keseluruhan translation boleh bagi pada orang, boleh dibaca sebagai usaha untuk berikan hidayah Allah kepada mereka. Macam kisah 3 orang anak yang hikmah bergurau dengan ayahnya. Saya gunakan ayat silap tadi dalam WhatsApp ataupun di bahagian awal Facebook ni, mempermainkan ayah. Bukan mempermainkan ayah, bergurau dengan ayah. Ya, the thing is, perkaranya mereka nak ayah ni dapat hidayah Allah SWT. Jadi Amr bin Jamuh ni tuan-tuan, akhirnya dengan kakinya bertongkat itu, dengan kana syadidal arja'i, dia sangat tempang tuan-tuan, perlu tongkat berjalan terikut-ikut, datang jumpa Nabi SAW dan masuk Islam. Dia mendengar anak-anaknya membacakan ayat-ayat indah. Kenapa kau tak beritahu ayah, nak? Marah pula dia tuan-tuan. Apa kau tak beritahu ayah pada awal? Bini mak kau pun masuk Islam. Macam tu lagaknya tuan-tuan. Marah dia bukan kepalang. Tapi bersungguh-sungguh dia pergi jumpa dengan Nabi SAW tuan-tuan. Bersungguh-sungguh dia masuk Islam. Dia menjadi sangat kesal kerana menjadi orang terakhir masuk Islam di Madinah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, tabaraka wa ta'ala. Mana tahu dengan video yang saya sampai petani menjadi hidayah pada sebahagian orang yang jauh daripada Islam, yang mula nak berjinak pada Islam. Cubalah panjang-panjangkan tuan-tuan, kita pun tak tahu hidayah Allah. Mungkin apa yang saya sampaikan ni, tuan-tuan menyampaikannya, orang yang third party yang sampai kepadanya bahan ini mendapat hidayah lebih daripada kita yang mendengar satu isu disampaikan, satu tafsiran disampaikan. Kerana hadis mengatakan rubba muballighin aw minas sami', mungkin orang yang disampaikan kepadanya bahan itu lebih memahami daripada yang menyampaikannya. Kadang-kadang kita tengah dengar ni, kita dengar tak dengar, kita sibuk tengah masak, kita tengah mandu, kita tak konsentrasi, kita pun forward pada orang. Orang yang di-forwardkan kepadanya itu yang mendengar dan dapat hidayah lebih daripada kita yang forwardkan. Bagi kita pahalanya tuan-tuan, pahalanya yang kita rebut sekarang. Tazawwaqa Amr bin Jamuh min halawatil iman ma ja'alahu ya'addu bananan nadam ala kulli lahzatin qadaha fi syirki fa aqbala ala ad-din al-jadid bi jasadihi wa ruhihi wa wada'a nafsahu wa malahu wa waladahu bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Sekarang Amr bin Jamuh masuk Islam, dia merasa kesal, malu, dia sangat kesal di atas kelambatannya masuk Islam. Isterinya mendahuluinya, anak-anaknya mendahuluinya, ramai orang Madinah telah mendahuluinya. Maka dia cuba untuk compensate balik, reward, untuk apa istilahnya, recoup balik segala kerugian yang berlaku ketika dia dalam syirik itu. Dia terlambat masuk Islam itu tuan-tuan, walaupun dia sudah sangat tua, tempang lagi dan badan pun tidak kuat seperti orang lain. Tiba-tiba selepas itu Nabi pun mengumumkan peperangan Uhud tuan-tuan. Jadi perangan Uhud selepas perang Badar ini, maka Amr bin Jamuh pun turut serta dalam rombongan itu. Anak-anaknya pujuk, ayah dah tua, ayah tak payah pergilah, ayah mewakilkan kami 3 orang bersedia untuk mati syahid. Ayah dapat saham, macam kami mati syahid ini, kami nak mati syahid ayah. Ayah ni kata, tak, siapa berani halang ayah? Apa pasal kau nak halang ayah? Dia bercakap pada isterinya, bercakap pada anaknya dengan tegas tuan-tuan. Walaupun dia tempang seperti ini, ayah yang sepatutnya pergi jihad dan mati. Kamu masih muda, masih banyak peluang untuk kamu hidup tuan-tuan. Perlombaan di kalangan mereka untuk mencari hidayah Allah dan merebut syurganya yang meluasi langit dan bumi tuan-tuan. Maka anak-anak bertiga ni tetap halang, pujuk mak, tahan mak. Kata ayah ni memang di kalangan ma'zurin, orang yang diberikan keuzuran, tidak dibenarkan untuk turut serta dalam perangan jihad. Wahai ibu, tahan ayah. Tapi ayah ni bersungguh-sungguh, ayah ni tolak anak-anak, pergi jumpa dengan Nabi dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapat Rasulullah terhadap anak-anak saya ni? Derhaka ke tidak mereka? Mereka pula menghalang saya daripada pergi perang. Wahai Rasulullah, marah dia bukan kepalang tuan-tuan. Maka akhirnya Rasulullah pun membenarkannya. Rasulullah berkata pada para sahabat dan juga anak-anaknya, jangan halang dia, izinkan dia untuk pergi. La'allallaha azza wa jal yarzuquhu syahada. Moga-moga Allah beri kepadanya apa yang diimpikan, iaitu mati syahid. Tuan-tuan, situ bangka ni tuan-tuan, ini istilah kalau tepat saya gunakan, maaf kalau bahasa, tapi nak menampakkan dah tua sangat dia tuan-tuan, dengan tongkatnya terkiah-kiahnya berjalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah. Para sahabat Nabi bila mendengar kebaikan ni tuan-tuan, bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Mereka ketika beribadah kepada Allah dalam bulan puasa macam kita ni tuan-tuan, ada yang bertongkat, ada tersungkur tengah sembahyang tarawih tuan-tuan. Cuba juga untuk baca satu malam atau juz setengah. Ya, kita pada ini nak baca 2-3 ayat rasa macam berat sangat. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, sekarang
kalau kita baca kisah para tabi'in yang mengikut para sahabat, luar biasa tuan. Imam Junaid al-Baghdadi sebagai contohnya, beliau ni tuan-tuan, setiap kali kalau mengantuk baca Quran, dia pun duduk di tempat yang dekat dengan lembah, lurah, dekat dengan gaung. Dia berkata kepadanya, Junaid, kalau kau mengantuk, kau sedang baca Quran, kalam Tuhan kau mengantuk, biar kau jatuh, mati kau ke bawah nanti, wahai Junaid. Kau tak malu pada Tuhanmu, kau baca Quran kau mengantuk ke? Maka dia duduk dirinya di tepi lembah tuan-tuan. Kalau jatuh, dia mati. Dia memberi amaran pada dirinya, jangan bermain dengan hak Allah SWT, tanggungjawab terhadap Allah. Ini kesungguhan mereka tuan-tuan. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan kegigihan para sahabat ketika mereka menyertai Nabi dalam perang Uhud ini, contohnya seperti Anas bin Nadir yang telah pun menghidu bau syurga, sedangkan dia masih lagi belum masuk peperangan, dan berkata kepada sahabatnya Sa'ad bin Mu'az, aku telah hidu bau syurga, wanginya, dan dia mati di situ, tak ada siapa yang mengenalinya tuan-tuan, kerana hancurnya tubuhnya dikerjakan oleh musyrikun, kecuali adik perempuannya melihat pada jarinya, ibu jarinya, lalu berkata ini memang jari abang. Kesungguhan mereka sampai Allah turunkan ayat, di kalangan orang beriman ni dia mempunyai janji dengan Allah, lalu Allah memenuhi janjinya. Dan di kalangan mereka yang telah berjanji tapi belum lagi dipenuhi janjinya itu, tapi mereka tidak pernah membatalkan perjanjiannya dengan Allah. Dia tidak bermain-main dengan janjinya pada Allah. Maka Amr bin Jamuh ini bila dapat kemanisan iman, dia minta pada usaha untuk turut serta walaupun dia di kalangan yang diberikan keuzuran untuk tidak turut serta. Kita tahu dalam perang Uhud ini 1/3 daripada tentera pulang di atas alasan inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Munafikun yang diketahui Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kepada Rasulullah untuk pulang menjaga rumah, padahal mereka dengki dan busuk hati terhadap Islam tuan-tuan. Tapi Amr bin Jamuh ni dengan keadaannya tua bangka seperti itu tuan-tuan, dengan tongkatnya menggigil berjalan, matanya pun dah kurang nampak, tapi nak juga pergi kerana nak mati syahid tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tuan-tuan, maka dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada isinya, selamat tinggal yang tidak akan pulang lagi. Wada'a zawjatahu wada'a mufariqin. Dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada isinya, dia berkata abang tidak akan pulang lagi. Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahada wala taruddani ila ahli khaiban. Wahai Tuhan, kurniakan kepada aku mati syahid dan jangan kembalikan aku kepada keluarga aku dalam keadaan hina. Hina aku kalau pulang. Aku nak mati syahid bersama dengan para sahabat di sini. Tuan, lalu peperangan berlaku dan Amr bin Jamuh di kalangan yang awal mati dalam peperangan tersebut, dia bertakbir dan mengatakan inilah mustaqun ila jannah. Wahai Rasulullah, saya rindu kepada syurga. Ya, orang tua seperti ni apalah dia boleh buat tuan-tuan. Tapi kerana dia bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Islam, dan dia telah pun berjihad bersungguh-sungguh, dan matilah dia bersama dengan syuhada Uhud. Lalu Nabi SAW telah pun pesan untuk dikebumikan Amr bin Jamuh ni dengan sahabat-sahabatnya. Antara sahabat dia adalah merupakan Abdullah bin Amr. Kebumikanlah Amr bin Jamuh dengan Abdullah bin Amr, kerana kedua-dua ini rakan setia ketika di dunia dahulu. Faqad kana mutahabbaini mutasafiyaini fid dunya. Ya, kebumikanlah Amr bin Jamuh ni dengan Abdullah bin Amr ini dalam satu liang, kerana mereka di dunia dahulu merupakan orang yang sangat sayang menyayangi satu sama lain. Kita pernah baca ke surah Az-Zumar lalu, dalam surah Az-Zumar menceritakan orang masuk syurga ini adalah berpimpin-pimpin tangan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara ta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Surah yang Nabi suka baca, surah Az-Zumar yang kita baca pada kuliah yang lalu sebelum ini. Maka orang masuk syurga berpimpin tangan, maka Nabi suruh dikebumikan bersama dengan sahabat yang kasihnya, itu Abdullah bin Amr. Tuan-tuan, ni cerita hidayah. Jadi hidayah ni kena diusahakan. Jangan kita beranggapan bahawa kita ni orang Islam, nanti anak-anak kita pun Islam, kita memahami Quran, anak-anak pun kita memahami Quran. Tidak tuan-tuan, tidak semestinya. Maka hendaklah kita berusaha untuk menambah hidayah itu dalam hidup, apa jua cara yang mampu. Kalau seseorang kita mungkin menghantar anak masuk ke kelas ilmu mempertahankan diri, nanti kau kena pukul orang, benar fikir besok anak ni masuk kubur dipalu oleh malaikat kerana tidak melakukan perintah Allah SWT. Pernah tak difikir? Anaknya baca Quran hancur, tajwidnya hancur, tak ada pun hafal surah-surah juz amma, tak ada inisiatif pun untuk jadi orang yang bertakwa. Maka amat malang ibu ayah kalau begini keadaannya tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kerja hidayah ni kerja semua kita, bukan saja ayah ibu, cikgu-cikgu,
rakan taulan di masjid, ahli karya. Ini tugas semua orang, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kalau kita pergi ke masjid di Temerloh, Masjid Temerloh Jaya ini, dengan sikap kesungguhan ahli jawatan kuasa masjidnya sampai seluruh masjid itu datang sembahyang subuh Jumaat pada musim sebelum ini, sembahyang subuhnya ke pun macam sembahyang Jumaat kita, tuan-tuan. Ini boleh dilakukan. Bila urusan hidayah ni dipandang bersungguh-sungguh, diambil berat bersungguh-sungguh setiap kita, maka benda ini can be done, boleh dilakukan, tuan-tuan. Dan nak bersungguh-sungguh melakukan perkara ni. Kalau kita jadi AJK masjid, jadi kalau masjid itu ruang tempat yang paling menyeronokkan, mungkin di kalangan anak-anak duduk dekat flat, rumahnya sempit, tak ada peluang untuk makan yang baik-baik, kita sediakan makan untuk mereka, sediakan pengajian untuk mereka, jadikan itu sebab pintu hidayah terbuka untuk mereka, tuan-tuan. Maka inilah cerita tentang hidayah. Moga-moga Allah SWT beri kepada kita kesempatan dalam hidup ini untuk menjalankan tanggungjawab ini dengan bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Jangan kita pandang benda ni kita kesampingkan. Dalam ayat ini Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seorang itu tidak dapat memikul dosa orang lain. Ini janganlah kita pandang ayat ini bercanggah dengan ayat yang lain, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam firman-Nya yang lain bahawa Allah Subhanahu Wa Taala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Dan surah An-Nahl, surah Lebah ayat ke-25, Allah menceritakan mereka itu memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat, dan sebahagian daripada dosa orang yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan. Dalam ayat ini Allah menggambarkan wala taziru waziratun wizra ukhra, bahawa seorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Tapi dalam ayat surah An-Nahl, mereka memikul dosa orang lain. Kata Imam Abu Su'ud dalam tafsirnya, ini tafsir antara yang menarik, tuan-tuan, tafsir Abu Su'ud. Maksud ayat ini tidak ada kontradik satu sama lain. Maksud memikul dosa orang lain ni bukan memikul dosa orang itu, tapi memikul wizru al-idlal, bukannya wizru dalal. Kesesatan orang itu dia menanggung sendiri, tapi inisiatif untuk menyesatkan orang itu, peluang melakukan kesesatan itu dimulakan oleh dia, maka dia adalah pencetus, perintis kepada kemaksiatan itu berlaku. Di situ sahamnya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi bahawa mereka memikul sebahagian daripada dosa orang yang mengikuti mereka itu, kerana mereka lah yang mengajar dan menjadi penyebab dilakukan dosa-dosa itu oleh orang lain. Ini kata Abu Su'ud dalam tafsirnya. Atau dengan kata lain, mereka memikul dosa-dosa kepimpinan dan keteladanan mereka. Nabi bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqus min ajri syai'un, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqus min wizrihim syai'un. Jadi kalau kita merintis jalan kebaikan, lalu orang ikut kebaikan itu, kita dapat pahala merintis yang kita lakukan itu. Pahala yang dia dapatlah. Tapi kita yang membuka pintu itu, bagi kita pahalanya. Tapi kalau kita buka pintu kemaksiatan itu dilakukan orang tak buat, kita mulakan kemaksiatan itu, maka orang ikut, kita mendapat dosa idlal. Dosa kita membuka pintu kemaksiatan itu dimulakan dan diikuti oleh mereka. Dosa beban buat maksiat itu tetap terbeban antara mereka, tapi kita mendapat part of contribution kita dalam benda itu kerana kita yang memulakan laluan tersebut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tidak ada contradiction di antara ayat ini dengan ayat surah An-Nahl sebenarnya. Jadi hadis yang lain menyatakan bahawa tidak seorang pun terbunuh secara aniaya kecuali di atas putera Nabi Adam ada bahagiannya, kerana Qabil lah yang memulakan dosa membunuh. Jadi bila ada orang bunuh orang lain, ada secebis part of dosa itu akan pergi kepada Qabil, kerana Qabil lah yang memulakan perbuatan membunuh orang lain dalam sejarah kemanusiaan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat yang ditafsirkan ini tidak juga bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahawa seseorang mati diseksa kerana tangisan keluarganya. Ini satu lagi, bibukai ahlihi alaihi. Orang yang menangis kerana kematian seseorang, maka orang yang mati itu akan diseksa dengan kematian yang menangisinya. Ini maksud itu, tuan-tuan, sebab penyiksaan ini maksud baru menimpanya bila kematian itu ia minta agar keluarganya atau siapa menangisinya. Kalau orang itu minta keluarganya, macam ada setengah-setengah tempat di negara Arab jahiliyah pada ini, tuan-tuan, walaupun Arab dah lama keluar daripada jahiliyah, tapi mereka sebahagiannya balik pada jahiliyah pada ini, iaitu menugaskan sepasukan orang. Macam ibaratnya kita pada ini ada pasukan marhaban, pasukan penasyid yang kerjanya untuk menangis kalau dia mati. Diupah orang itu untuk orang yang mengku, mencakar-cakar mukanya, mengkoyakkan pakaiannya. Ya, tuan-tuan, ini adalah kerja jahiliah yang dipanggil sebagai niyahah. Kerana niyahah ni diupah orang itu untuk menangis, untuk adakan event pada hari kematiannya, supaya ada happening.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang ada sementara yang menyuruh, bahkan membayar orang lain supaya menangis kalau kematian, untuk menunjukkan adanya satu event bahawa yang mati itu satu yang terhormat, dicintai hingga ditangisi. Maka kalau dia melakukan demikian, itu maksud hadis Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, dia akan menanggung dosa orang menangisinya, diseksa kerana menangisi akan kematiannya. Ini maksudnya menyuruh ataupun membayar upah orang untuk menangis dalam kematiannya. Jadi tuan-tuan yang berkaitan, ayat ini tidak menjelaskan bahawa ganjaran dari pengajaran ataupun perintisan amal lakukan seorang itu diperolehinya pun walaupun yang bersangkutan sendiri tidak mengamalkannya lagi, sebagaimana dalam hadis ini. Tidak disebut oleh ayat ini secara positif agaknya, disebabkan kerana konteks perbincangan tentang dosa. Di sisi lain, hal itu sangat popular dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Jadi dalam peringatan di sini bahawa tidak orang itu dipertanggungjawabkan dosa lain, kecuali kalau dia yang merintis kejahatan itu dituruti oleh orang lain. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, maka kami tidak akan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami bukanlah penyeksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Ayat ini difahami oleh kebanyakan para ulama, ini merupakan satu sifat kepemurahan Tuhan Allah SWT, iaitulah kehadiran seorang Nabi diperlukan sehingga terangkat tanggungjawab hukuman dikenakan pada satu umat. Berarti kalau umat itu tiada Nabi diutuskan ke mereka ni dipanggil sebagai ahlu fatratin, maknanya mereka tidak dapat hidayah daripada Allah kerana tiada Nabi. Contohnya daripada seorang Nabi kepada Nabi yang lain ada fatrah, dipanggil zaman fatrah. Zaman pada waktu itu tidak ada putusan Nabi, maka orang yang hidup dalam zaman itu bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Taala? Dan ada mereka itu dihukum, kalau dihukum tentulah Allah tidak adil pada mereka kerana tiada putusan Nabi. Jawapannya ada setengah hadis menunjukkan bahawa mereka akan diberi pilihan oleh Allah. Allah menghidupkan hidayah mereka. Kalau kamu hidup ada Nabi, kamu ikut mana satu. Kalau kamu ikut yang benar, kamu masuk syurga. Kalau kamu ikut yang ni, kamu masuk neraka, atas ketetapan Allah SWT. Jadi sementara ada sebahagian para ulama mengatakan maksud Rasul dalam konteks ayat ni, frasa yang terakhir ni, adalah merujuk kepada seseorang yang memiliki potensi untuk mengetahui tapi enggan menggunakan potensi itu untuk mengetahui mengamalkan kebenaran. Macam hari ni, zaman teknologi maklumat terbuka, tersebar di mana-mana, mustahil lah kalau ada seorang berkata saya ni tak jumpa Nabi, maka saya pun tak sempat nak fikir tentang Islam. Itu tak munasabah tuan-tuan. Walaupun Nabi tidak ada di kalangan kita, tapi dengan lambakan maklumat yang ada pada hari ini, tersebarnya bagai-bagai sumber ilmu, mustahil seorang itu boleh menafikan hidayah Allah pada hari ini, yang mengatakan dia tak ada seruan untuk masuk Islam. Kenapa dalam bab keduniaan dia berlumba-lumba dan mencari jalan yang betul untuk dapat harta, rezeki, tapi dalam bab hidayah Tuhan dalam hatinya, fitrah yang Allah jadikan, fitratullah allati fatarna sa'alaya, rasa bertuhan dalam diri, mustahil melihat diri kita yang begitu kompleks kejadian yang pernah kita bincang dalam ayatul kaun. Kata Dr. Latif Nabulisi, kalau seseorang itu pergi ke hospital, doktor berkata padanya, ni orang sakit jantung nak kena buat bypass, kat tangan ni ada urat spare, tangan ni ada urat spare, kat kaki ada urat spare. Apa spare ni kebetulan ke? Maka akal yang murni tentu akan mengatakan sebenarnya ada sesuatu kuasa yang menguasai kita, yang menjadikan kita dengan begitu kompleks, mustahil lah itu sendirinya. Maka hendaklah seseorang itu berusaha untuk mengejar fitrah dalam dirinya, untuk mencari Tuhan yang ada dalam dirinya, tuan-tuan. Tuhan yang fitrah itu ada dalam dirinya, untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala, mencari Tuhan yang sebenar. Maka ini kata sebahagian daripada para ulama, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan menurunkan azab sehinggalah kami mengutus para rasul. Dan rasul yang maksudnya itu dalam versi yang kedua, pandangan kedua daripada yang pertama tadi, iaitu potensi diri yang memang ada dalam setiap diri, yang namanya fitrah tadi Allah jadikan. Tadi fatrah, fatrah, fatara, ta merbuta, ini fitrah, ta, macam kita panggil Aidul Fitri, lain daripada fatrah tadi. Fatrah tadi maknanya tempoh, tapi fitrah di sini berarti satu jati diri yang memang Allah jadikan dalam diri setiap manusia, rasa kerinduan, rasa nak pencarian adanya Tuhan. Jadi ada bicara yang sangat panjang disebut oleh Imam Ibn Kathir dan tafsirnya kat sini, bahawa bagaimana pula kedudukan anak-anak orang yang mati dalam keadaan ibu bapanya kafir. Kalau anak baby kepada orang Islam mati, memang confirm masuk syurga. Tapi baby orang kafir yang mati, ibu bapanya dalam keadaan masih kafir ibu bapanya, bagaimana kedudukan anak-anak itu? Di mana duduknya?
Tengok Syafiq Murad dah hantar fatratun lawan kepada fitratun. Terima kasih Syafiq Murad. Kan apa beza di antara anak orang Islam dengan anak orang kafir? Di mana duduknya anak orang kafir? Di mana duduknya anak orang Islam? Nak dengar cerita lanjut? Kita tunggu hari esok. Cukuplah setakat ni saja dulu. Ya, kita bagi suspense supaya esok kita dapat tahu lebih lanjut. Cuma tuan-tuan tolonglah bagi pada saya idea, feedback. Adakah perlu saya mengadakan kuliah ni waktu subuh 6.30 pagi, 6.45 pagi ke 7.45 pagi, setengah jam cukuplah tuan-tuan berpuasa ya. Ataupun kita buat waktu petang juga. Nampaknya petang ni agak lambat, agak banyak kerja kita nak lakukan, bagi kesibukan dan sebagainya. Tinggal beberapa hari saja untuk menyambut Aidilfitri. Mudah-mudahan Allah beri pada kita Lailatul Qadar, beri kesempatan kepada kita untuk qiyam, siam dengan sebenarnya, dan mengkhatamkan Quran dan baca surah-surah pilihan. Jadi saya akan lanjutkan bicara berikutnya pada pagi esok insya-Allah, pukul 6.45 pagi. Kita sambung kuliah tafsir kita pagi esok. Dan tinggal beberapa pagi ni, kalau gitu saya akan buat pada waktu pagi, ada pukul 6.45 pagi hingga 7.45 pagi lebih kurang, sampailah ke tamat Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita keampunan, ketakwaan. Allah beri kepada kita itqun nar, bebas daripada neraka. InsyaAllah lepas Ramadan nanti kita akan lihat waktu lain untuk sekiranya ada perubahan lagi. Baik juga pagi Sugi Zainal kisah pagi ke petang. Aisyah Rahmat 7.45 insyaAllah. 6.30 7. Okey petang Cik Din. Lambat masuk alahai. Pagi jam berapa? 6.30 Juliana. 6.30 pagi. Lebih kurang pukul 6.30 pagi macam kuliah tafsir saya di IKIM dahulu. 6.45. Okeylah 6.45 insyaAllah. 6.45 Syafiq Murad, Ustaz saya mengizinkan untuk buat grup WhatsApp atas nama sahabat Ustaz Zahazan untuk pencinta kuliah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Syafiq Murad. Nak masuk, ambil nombor telefon saya, masukkan nombor telefon saya sekali, 019 3538 554. Saya pun nak join kumpulan ni, 019 3538 554. Terima kasih Syafiq Murad kerana wujudkan kumpulan peminat kuliah tafsir. Mudah-mudahan memahami tafsir mendekatkan kita kepada Allah SWT. Ada kata waktu petang juga kita try pagi esok pagi 6.45 pagi 6.45 pagi macam kuliah tafsir saya di IKIM dulu 10 tahun lalu petang juga, nak petang juga. Okey, 6.45 pagi insyaAllah kita try pagi esok. Muawiyah Murtadah kita try pagi esok pagi 6.45 pagi 6.45 pagi. Okey, 6.45 pagi hingga 7 suku. Terima kasih Azra'i Ahmad. Terima kasih. 6.45 hingga 7 suku. Saya setuju. Ni nombor telefon saya 0935385554. WhatsApp lagi baik Saya sesa kalau WhatsApp saya boleh baca. Mungkin kata-kata kadang kita tak sempat nak angkat call dan sebagainya. Masya-Allah, Ustaz Rifqi Maidin pun ada kat sini. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Barakallahu fiik ya Syekh Ustaz Muhammad Rifqi Maidin. Nanti boleh ziarah Ustaz Rifqi Maidin di Facebook beliau beliau juga banyak mengadakan kuliah macam saya juga. Hasimah Musa cakap pendek lebih baik daripada cakap banyak, banyak dosa. Okey. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah pagi esok kita adakan kuliah pukul 6.45 pagi. Kita try pukul 6.45 pagi sehingga hari terakhir Ramadan. Nanti lepas Ramadan kita lihat waktu yang sesuai semula. Kita bincang semula. So doakan saya diberi kesihatan, keafiatan, diberi kesempatan untuk mengkhatamkan Quran bersama dengan tuan-tuan. Tiada kalimah yang mulia pada kalam Tuhan. Itu sebab antara doa yang paling banyak Nabi ungkapkan, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, doa yang paling banyak Nabi bacakan, hampir-hampir Nabi tidak meninggalkannya. Setiap pagi Nabi akan amalkan dalam tahajud baginda. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kita dah belajar doa ni dulu ya. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam hidayahmu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Baik sekian, terima kasih pada Suzianial, Syah Syaris, Mayati Adam, Muhammad Amran, Ishaq, Azinaris. Terima kasih. Dan Rubiah, Muhammad Arsyad, semua yang hadir pada petang ni. Saya tak sempat nak sebut nama semua sekali. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, setakat ni saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Cukuplah setakat ni, yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia.
Saya lah seorang manusia lemah yang banyak kelemahan. Terima kasih atas teguran-teguran tuan-tuan beri masa ke semasa. Saya tak sempat nak ucap terima kasih tuan-tuan. Dan dulu saya ada janji untuk bagi hadiah kepada yang berjaya jawab soalan yang saya kemukakan. InsyaAllah saya akan bagi saya masa sikit tuan-tuan ya. Dan pembantu-pembantu saya Ustaz Faiz, Haji Iqbal, Rahmat, Hanif, yang bantu saya dalam menjawab kuliah-kuliah ni. Saya mohon maaf keterlambat hantar hadiah-hadiah ni. Sekali baik semua daripada Allah, segala kelemahan milik saya sebagai manusia. Jadi kenang saya dan doa tuan-tuan dalam tahajud tuan-tuan, dalam bacaan Quran tuan-tuan, ketika nak buka puasa tuan-tuan, ketika tuan-tuan teringat doa, ingatlah saya dalam doa tuan-tuan. La tansani min salihid da'awat. Jangan lupa saya dalam segala doa-doa kebaikan yang tuan-tuan panjatkan kepada Allah. Ya, setakat ini saja dulu. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam hidayah-Mu, dalam agama-Mu. Hidupkan kami iman, matikan kami iman, masuk kami dalam syurga bersama orang-orang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan kepada Zazan Travel kerana mengadakan kuliah kita pada petang ni. Jangan lupa nanti kita akan ada sekali live di Zazan Travel Facebook secara live di sana. Ya, dengan kebenaran dan restu Ustaz Faiz, kita akan adakan satu masa nanti insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa saya dan tuan-tuan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.